أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran dan hadis dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau ajari kami. Ajarilah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, dalam kuliah tafsir kita pada minggu ini, insya-Allah pada minggu ini, minggu yang terakhir, kita membincangkan berkenaan dengan sirah Nabi sebelum Nabi kita menjadi Nabi, sebelum diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, yaitu peristiwa yang berlaku di Gua Hira dan juga peristiwa turunnya wahyu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini dua peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan menjadi nabi. Pertama, yaitu penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha membina semula Kaabah. Ini peristiwa yang biasa kita dengar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh orang-orang Quraisy untuk menyelesaikan perselisihan yang berlaku di kalangan mereka dalam peristiwa meletakkan Hajar Aswad di Kaabah. Kemudian peristiwa yang kedua yang akan kita lihat pada malam ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan menjadi nabi, baginda telah pun beruzlah ataupun berkhalwah, ataupun dalam bahasa kita berkhalwat, maknanya bersendirian di Gua Hira. Beberapa ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi dan rasul. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua peristiwa yang besar ini? Dan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan mula membincangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, dan apakah, dan bermulalah kisah perutusan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita jadikan teladan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad di Kaabah. Bagaimana peristiwa ini boleh berlaku? Peristiwa ini berlaku apabila Kaabah dirosakkan oleh alam sekitar, terutamanya oleh hujan. Jadi kita pun maklum di Mekah ni kadang-kadang akan turun hujan. Dan kalau sekali turun tu bukan main-main. Hujan dia sangat lebat, lebih lebat daripada Malaysia. Walaupun dia di padang pasir, hujan mungkin setahun sekali, ataupun mungkin setahun beberapa kali. Tapi kalau sekali hujan, memang sangat lebat. Ini peristiwa ni saya sendiri alami. Saya tak ingat tahun bila. Waktu tengah hari, suhu, kita pun tahu suhu di siang, datanglah awan
yang bakal menurunkan hujan, menjadikan Mekah tu gelap, dia macam gelap alam macam ni. Tak pernah kita tengok Malaysia siang gelap macam ni. Dia gelap macam ni, kereta berjalan pakai lampu bila tengah hari. Lepas tu hujan turun selebat-lebatnya. Dan saya masih ingat saya naik teksi tu, teksi yang ada bumbung boleh terbuka. Tapi dia tak buka, dia tutup disebabkan hujan. Tapi bila lalu satu tempat air memang mencurah dengan bumbung-bumbung semua berlubang, punyalah lebatnya hujan. Jadi ini berlaku di zaman Nabi SAW. Cuma bezanya zaman sekarang ni Kaabah kuat, dengan simennya, dengan teknologinya apa semua. Zaman dulu hanyalah batu yang disusun. Tak ada simen, tak ada. Jadi macam mana mereka nak mencantumkan batu, hanya diletak lumpur-lumpur sahaja. Lumpur-lumpur itulah yang menjadi pengikat batu-batu Kaabah. Kalau di negara padang pasir tak ada masalah, hujan tak ada. Tapi kalau di Malaysia, kalau macam itu memang dah lama runtuh. Dan ini yang berlaku kepada Kaabah. Bila banjir berlaku, hujan lebat dan sebagainya, Kaabah itu runtuh. Bila Kaabah runtuh, nak dibina semula. Bila nak dibina semula, sampai kepada Hajar Aswad ni nak diletakkan kembali. Sebab Hajar Aswad ni kedudukan dia di ujung Kaabah. Bila Kaabah runtuh, dengan batu-batu Hajar Aswad sekali jatuh. Jadi mereka pun nak menyempurnakan kembali bangunan Kaabah tu. Bila nak letak Hajar Aswad tu, satu yang mulia pada orang Arab dan juga pada kita. Maka siapakah yang layak meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya yang asal? Di sini bergaduhlah orang-orang Arab. Sebab mereka mempunyai kabilah yang banyak. Jadi kabilah mana yang letak, dia akan jadi dianggap mulia dan akan dikenang dalam sejarah. Dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Jadi tak ada yang nak mengalah. Semua kata dia layak ini, dia kata dia layak dan sebagainya. Hampirlah berlaku peperangan. Lalu diceritakan, bukan dalam kitab ni, agak ringkas. Di dalam kitab-kitab yang lebih terperinci, akhirnya ada seorang yang cerdik sikit. Dia kata janganlah kita bergaduh benda-benda macam ni. Kita macam ni lah, kita setuju sama-sama siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram selepas ini, kita nanti dia lah yang memutuskan apa pernikahan kita, setuju atau tidak. Dia jadi hakim. Macam mana? Siapa sajalah yang masuk dekat pintu tu, tak kira kita tunggulah. Siapa yang masuk, dialah jadi hakim kepada perselisihan itu. Dan keputusan dia muktamad. Awak setuju tak? Bolehlah. Daripada kita bergaduh macam ni tak habis, kita pun setuju. Jadi dia pun tunggulah siapa yang akan masuk daripada pintu ni. Masuklah Rasulullah SAW. Seorang pemuda dan mereka kenal tepat. Lalu mereka kata, Al-Amin. Mereka tak panggil Muhammad, mereka panggil Al-Amin, orang yang sangat amanah. Jadi bila mereka melihat Muhammad masuk, mereka kata, Hada Al-Amin, inilah Al-Amin. Okey, semua setuju. Kalau Al-Amin, lagi lah setuju. Kalau tak Al-Amin pun mereka dah setuju dah. Siapa yang masuk, dia jadi hakim. Tengok-tengok Nabi Muhammad SAW, semua setuju. Lalu Nabi kata, apa masalah dia? Dia ceritalah macamnya, kami dah jumpa batu ni apa semua, tapi kabilah ni nak, kabilah ni nak, tak habis. Jadi macam mana? Jadi kami buat keputusan, tuanlah menjadi hakim, putuskanlah macam mana. Nabi kata macam ni lah. Nabi kata macam ni. Bawa selendang, siapa ada selendang seroban? Buatkan selendang, letak kat situ. Lalu Nabi SAW letakkan Hajar Aswad tu di atas kain. Kemudian Nabi kata, berapa kabilah ada?
Kabilah-kabilah yang besar, katalah ada 10 ke 12 kabilah. Mana ketua main sini? Ketua, awak pegang bucu sana, awak pegang bucu sana, awak pegang bucu sini, awak pegang. Masing-masing pun pegang. Main angkat. Angkat sama-sama Hajar Aswad tu ada di kain serban. Masing-masing pegang bucu serban. Bawa sampai ke Kaabah, dah dekat tu. Nabi sendiri ambil, Nabi letak di tempat asalnya. Macam mana? Puan Haji tak? Wah, bukan main Puan Haji. Semua mengasuk, ya? Semua mengasuk membawa Hajar Aswad. Bawa je, tapi tak apa. Yang penting adil. Muhammad ini sangat adil. Selesai masalah peletakan Hajar Aswad, dan yang penting adalah selesai satu perkara yang boleh mencetuskan peperangan, tetapi Nabi SAW dapat menyelesaikannya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Nabi kita ni sebelum lagi turun wahyu. Sebelum turun wahyu, Nabi seorang yang bijaksana, Nabi seorang yang adil, Nabi seorang yang berakhlak mulia, yang kita telah pun dengar kisah Nabi SAW di mana baginda tidak pernah pergi ke konsert. Nabi tak pernah pergi ke tempat-tempat merabu yang ada di Mekah. Macam zaman sekarang sama, konsert ke, artis ke, apa ke, tak tergerak hati Nabi SAW walaupun belum turun wahyu, walaupun status Nabi kita belum lagi menjadi Nabi, orang biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan untuk baginda bakal menjadi Nabi dan Rasul. Ini peringatan untuk kita. Dan kata Nabi, aku tak pernah tergerak nak pergi tempat-tempat yang sedemikian kecuali ada 2 kali. Tengah dia kepada kambing, dia dengar bunyi getang. Jadi jiwa orang muda ni dia pun tergerak, dia nak pergi tengok. Sampai-sampai sebelum sampai ke tempat konsert tu, tiba-tiba Nabi kata, apa panas sangat ni. Rupanya dia tertidur sampai besok, sampai matahari dah terpancar di atas mata. Yang dia tahu panas. Sedar-sedar siang, rupanya Allah tidurkan dia dalam perjalanan dia menuju ke konsert. Kemudian Nabi datanglah hari yang lain, dia mengembala kambing orang, upah, apa semua. Dia dengar lagi sekali, gedang. Lalu dia pergi malam tu ataupun petang tu, dia pergi sampai dekat, sedar-sedar apa panas ni. Kesannya matahari dah memancar di mata dia, dah pagi. Allah Ta'ala tidurkan dia lagi sekali. Itulah Nabi kata 2 kali, lepas tu aku langsung tak teringin aku nak pergi ke tempat-tempat seperti itu. Allah Ta'ala jaga Nabi itu. Macam mana Allah Ta'ala jaga Nabi? Dan Nabi pun sebut dalam hadis, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mengadabkan aku, mengajar aku adab. Maka alangkah sebaik-baik Tuhan yang mengadabkan aku. Mengadab namanya mengajar aku adab. Allah Ta'ala mengajar adab kepada Nabi sejak daripada Nabi remaja, sejak daripada kecil. Itu belum lagi diceritakan Nabi semasa lagi kecil. Ayah dah tak ada, mak pun dah tak ada. Nabi tinggal dipelihara oleh datuknya. Datuk meninggal, Nabi dipelihara oleh Abu Talib dengan penuh kasih sayang seperti anak itu sendiri. Tapi dia tahu apa dia tak ada. Lepas tu banyak peristiwa Nabi ni dia belajar menanggung sendiri. Menanggung sendiri. Kalau lapar pun dia tahu bukan apa dia. Mana dia sabar walaupun dia keadaan lapar. Dia tahu dia pergi ke mana kambing orang mencari upah. Dia berdikari. Dia tahu abah dia dah tak ada.
Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pengajaran dia pada kita, tuan-tuan dan puan? Pengajarannya pada kita adalah kita kena menyediakan. Kita kena menyediakan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang besar. Bila sebut orang besar ni jangan gambarkan jadi orang besar ni jadi orang politik itulah dia orang besar, tak. Menjadi orang besar ni maknanya menjadi orang-orang yang memikul tanggungjawab Islam. Itu lagi besar lagi, yang memikul tanggungjawab Nabi dan tanggungjawab Rasul, iaitu memimpin dan membimbing manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang besar. Maknanya kita didik anak-anak kita, sediakan mereka untuk menjadi orang besar. Dan kisah menjadi orang besar ni banyak kisah. Di antaranya apa? Nah, yang kita ceritakan dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia belah dadanya semasa kecil. Bila dia bedah apa dia dada dia semasa kecil oleh malaikat, tak apa dicucinya ke apa-apa, itu menyebabkan Halimah Sa'diyah dia pulangkan balik kepada emaknya Aminah. Dia pulangkan balik. Takkan dia nak nyusukan Muhammad, tapi dah jadi macam ni. Ada pula lembaga mana yang memotong dada dia, kemudian ni tak ada, terserah balik pada mak. Jadi terserah balik pada Aminah. Aminah kata hari tu dah, hari tu Aminah nak ambil Muhammad ni, dah cukup masuk. Tapi Halimah ni kata minta aja nak tolong budak ni lagi, tolonglah. Terasa berkatnya kampung Sa'diyah, terasa berkat kambing, gomok, tanam-tanaman subur. Dulu ni kemarau, tolonglah saya nak jaga balik. Aminah kata tak apalah, kalau nak jaga, ambillah, jaga 10, tak apa. Kata Aminah. Padahal kalau ikut adat Arab dah cukup masuk, umur dah sekian tahun, pulangkan balik. Tapi dah Halimah minta, berserah. Tapi bila jadi pembelahan dada Muhammad oleh malaikat tu, dia pergi balik ke kota Mekah daripada kampung, dia nak serah. Jadi Aminah kata hari tu nak sangat, apa pula pulangkan balik ni? Dia kata tak ada pula, tak apalah, insyaAllah. Nah, dah cukup masa. Aminah kata cerita betul-betul. Cerita betul-betul. Apa hal ni? Hari tu dah minta semula, hari ni pulang balik. Barulah dia cerita macam ni. Tahulah ibu dia, kanak-kanak ini, anak dia ni akan jadi orang besar. Itu kita cerita orang besar akan menjadi seorang yang besar. Maknanya dia akan memimpin dan membimbing manusia ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ke arah syurga Allah Taala. Sama juga bila Nabi berniaga ke Syam. Buhairah di bandar Busra, seorang pendeta Kristian, dia lihat daripada jauh awan melindungi rombongan Abu Talib. Dia pun tengok dia punya buku kitab-kitab dia. Ini memang time Nabi terakhir akan diutuskan. Tanda-tanda dia awan akan melindungi dia ketika perjalanan dan sebagainya. Tinggal lagi tanda di belakang. Itu dia tak nampak sebab rombongan tu jauh. Lalu dia panggil rombongan tu untuk makan rumah dia. Bila jemput makan, ya, Nabi pula tak makan, duduk di luar. Jadi tengah orang makan rombongan tu, dia perhati kat belakang. Tak ada pula tanda-tanda Nabi dia. Seorang-seorang tak ada tanda Nabi. Lalu dia katanya Abu Talib, ini ke satu orang rombongan kau? Abu Talib tengok, ada seorang lagi kat luar. Seorang kat luar. Lalu dia kata panggil dia masuk makan sekali. Rupa Muhammad duduk di luar, lalu dipanggil masuk. Bila panggil masuk, dia tengok kat belakang ni, betul ada tanda kenabian. Lalu dia tanya kepada Abu Talib, budak ni siapa ni? Budak ni Abu Talib kata anak saya. Dia kata mustahil anak kau. Mustahil anak kau. Abu Talib kata kenapa pula? Dalam kitab dia kata Nabi terakhir Abah dah tak ada. Abah dah tak ada. Jadi mustahil budak ni seorang yang bakal menjadi orang besar
dia ada abah, mustahil kau abah dia. Aku tadi kata, sebenarnya aku bapa sejago dia, tapi aku sayang dia, aku beri dia kasih. Aku anggap macam anak. Orang lain tanya, orang semua jawab anak. Jadi sebenarnya dia anak sejago aku, anak buah. Lalu kata pendeta tu, kalau anak buah, betul. Lalu dia kata, cepat-cepat bawa balik. Ini masih dalam perjalanan. Di sini banyak ahli kitab, orang Kristian. Dan juga ada Yahudi. Takut budak ni kena bunuh nanti. Sebab dia akan menjadi orang besar. Dia akan menjadi orang besar. Lalu dibawalah pulang. Jadi tuan-tuan dan puan, mesti kita sediakan. Mesti sediakan generasi yang bakal menjadi orang besar. Dengan makna dia bakal memperjuangkan agama Islam, menegakkan agama Islam, memimpin manusia ke arah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sebab tu ilmu-ilmu asas tentang Islam mesti kita dah bekalkan pada dia. Kita harap masyarakat kita berlumba-lumba menghasilkan hafiz Quran. Tanam situ, bagi nasihat. Kalau anak-anak kita semua dah besar, dah tak sempat lagi dah, bagi nasihat dia cucu-cucu kita, bawalah tahfiz. Tak semestinya tahfiz ni dia tak belajar benda lain. Memang ada madrasah yang kalau tahfiz dia ada. Tapi anak saya ramai dah hafiz, tapi jadi doktor. Dah dua orang dia hafiz Quran, tapi dia belajar kedoktoran. Boleh, tak ada masalah. Kemudian bekalkan dia bahasa Arab. Sebab dengan bahasa Arab ni menjadi kunci dia memahami perbendaharaan Islam, ilmu-ilmu Islam, perbendaharaan ilmu-ilmu Islam. 95% kitab-kitab di dunia ini tentang Islam adalah dalam bahasa Arab. Jadi kalau cucu kita, anak kita, Quran pun dia hafal, bahasa Arab pun dia baik, terbuka pada dia segala rujukan Islam. Dan sekarang ni, kalau dulu ialah dulu kena pergi negara Arab, pergi ke perpustakaan dia, sebesar masjid, kitab dan sebagainya. Sekarang ni semua dalam handphone. Semua dalam handphone. Kecil dia apa yang kita nak, bab apa, bab solat, semua perpustakaan di seluruh dunia semua keluar dekat handphone anak kita. Kita nak bincang tentang apa, nisfu Syaban, ada yang kata ada, kalau kita tak ada, rujuk kata ulama, nisfu Syaban, type Google, keluar semua kata-kata ulama. Bukan kitab saja, YouTube pun ada. Apa lagi yang kita nak tahu hukum makam, semua ada, cuma bahasa Arab. Itu ya, bahasa Arab semua. Maknanya kita bekalkan generasi yang akan datang ini dengan ilmu-ilmu Islam yang sempurna, menghafal Al-Quran bagus dalam bahasa Arab, kemudian menghafal hadis. Kalau dia dapat hafal beberapa ratus atau beberapa ribu hadis, tak susah, tak banyak. Quran pun 600 ayat, Quran pun 6,000, 6,000 ayat. Hadis dapat beberapa ribu pun alhamdulillah, yang hadis yang sahih. Kemudian pandangan-pandangan ulama dan sebagainya. Tak kira dah dia ustaz ke, dia doktor ke, dia engineer ke, dia lawyer ke, tapi ilmu-ilmu asas ini ada pada dia, insya-Allah dia boleh memimpin dan membimbing masyarakat itu dengan baik. Jadi semuanya pengajarannya adalah menyediakan generasi, menyediakan orang yang bakal menjadi orang besar dalam masyarakat. Itu pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah bila Muhammad tadi masuk ke dalam Masjidil Haram. Dia dijadikan hakim terhadap perselisihan yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah Arab
Dan mereka setuju ya, mereka setuju dengan keputusan tersebut. Itu pengajaran yang penting. Kemudian pengajaran lagi dalam peristiwa ini tuan-tuan, cuba kita perhatikan Kaabah telah pun wujud. Kaabah telah pun wujud sebelum daripada Nabi kita dilantik menjadi Rasul. Maknanya Kaabah ini telah ada. Sebenarnya agama Islam ni telah ada sebelum lagi Nabi Muhammad diutuskan menjadi Rasul. Nabi Ibrahim yang mengasaskan Makkah membawa agama Islam. Sebelum Nabi Ibrahim lagi Nabi Nuh, Nabi Adam AS juga membawa agama Islam. Bermakna orang-orang di Makkah dalam keadaan mereka itu kufur, yang dianggap kufur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada banyak berhala di Kaabah. Sebenarnya mereka ini mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tersilap anggap. Sebab setengah kita mengatakan bahawa mereka ni tak percaya Allah, sebab tu mereka kafir. Mereka tak percaya Allah, mereka sembah berhala. Jawapannya tak betul ya. Mereka tahu Allah Ta'ala, cuma mereka menyembah berhala itu. Sebahagian daripada mereka menyembah berhala, sebahagian lagi memang tak kisah agama apa, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. La na'buduha dalam Quran illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini melainkan supaya mereka berhala-berhala menyampaikan kami kepada Allah. Dan ini yang berlaku pada setengah ajaran sesat. Kalau di Indonesia contohnya ayat bin, bukan mereka ni tak percaya Tuhan. Oh gitu, ya Melayu kan. Tapi kukulah ayat bin ni, ajaran sesat ayat. Adalah mencepatkan kita beribadat kepada Tuhan. Contoh pemahaman macam tu. Tapi tetap mereka ini tahu Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar tahu Allah berkuasa. Sebab itu sebelum peperangan Badar antara musyrikin dengan Rasulullah SAW, sebelum bertemu perang Badar tu, masing-masing di kem masing-masing berdoa dulu. Nabi SAW berdoa, Allahumma nasruka alladhi wa'atani, Allahumma nasruka alladhi wa'atani, Allahumma nasruka alladhi wa'atani. Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada aku. Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada aku. Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada aku. Sanda Abu Bakar cukuplah, cukuplah. Sebab Nabi doa tu sampai kain selendang dia jatuh. Punyalah kuat berdoa. Yang kem di sebelah sini musyrikin Abu Jahal berdoa juga, Allahumma aqta'u min rahim, Allahumma aqta'u. Ya Allah, hancurkanlah kem sana yang banyak memutuskan silaturahim. Maknanya Abu Jahal dia tak minta dekat patung-patung, dekat Lata dan Uzza, dia minta pada Allah. Allahumma aqta'u min rahim, Allahumma aqta'u. Ya Allah, hancurkanlah kem Muhammad yang banyak memecah belahkan orang di Mekah dan memutuskan silaturahim. Ini kita kena faham hakikat sebenar. Habis itu kenapa pada ni percaya Tuhan, ni percaya Allah, ni percaya Allah, kenapa mereka bergaduh? Kenapa sampai Ammar bin Yasir kena bunuh, Sumayyah kena suluh sebelum perang Badar? Kenapa Bilal kena hempuk dengan batu? Sedangkan ni berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Ini hakikat ni kita mesti faham betul-betul. Iaitu di sana ada dua tauhid yang disebut oleh ulama. Tauhid ni banyak, tauhid sifat 20, ada tauhid asma Allah wa sifat, itu pun tauhid juga. Kemudian dipanggil tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah ni maknanya
kepercayaan bahawa Allah Ta'ala berkuasa ke atas hamba-hamba-Nya. Allah Maha Pencipta, Allah yang Maha Penyusun hamba-hamba-Nya, Allah Ta'ala yang akan membalas hamba-hamba-Nya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tauhid seperti ini setengah-setengah orang yang bukan Islam pun mereka ada kepercayaan ini. God is great, God is the most powerful. Tuhan ini sangat powerful, Tuhan ini sangat besar dan sebagainya. Itu kepercayaan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa kita belum dilahirkan lagi di alam nyata, sekarang ni kita di alam roh. Di alam roh, semua roh-roh ni telah pun dihimpunkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tanya mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab, qalu bala syahidna, memang engkaulah Tuhan kami. Maka roh ini bila tiba masa dia, mak dia mengandung, dimasukkan roh ni dalam rahim ibunya ketika berumur lebih kurang 4 bulan dalam perut. Maka hiduplah bayi dalam perut dengan roh yang telah mengenal Tuhan. Cuma bila dia keluar daripada rahim ibunya, dia lahirkan ke dunia ini, kullu maulud yulad ala fitrah, semua bayi dilahirkan fitrah, kain putih bersih. Fa'abawahu ataupun fa'abawayu, maka ibu bapanya lah yuhadidunahu aw yumajisunahu aw yunasunahu, yang menjadikan dia Majusi ke, Kristian ke, ataupun Yahudi. Mak abah dia lah yang bawa dia kepada agama mana yang mereka nak. Jadi manusia bila dia keluar, walaupun dia agama Kristian, tapi roh dia semasa di alam roh dulu mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sebab tu manusia walaupun tidak mengenal Islam, mereka tetap ada perasaan, ada kekuasaan. Kalau orang asli yang tak sampai Islam pada dia menyembah pokok. Dia nampak pokok besar kan, dia sembah, dia letak barang dia sembah pokok. Sebab jiwa dia kepada ketuhanan itu ada. Kemudian orang tak percaya Tuhan. Tak ada lah Tuhan, tak nampak pun, dia kata kan. Cuba sogah dia tengok. Malam-malam dia Tuhan, sogah. Ya Allah, dia kata. Rupanya jiwa dia kalau dah dalam keadaan tersebut, dia ingat Allah Ta'ala. Itu baru sogah. Kalau dia naik kapal terbang tu turun naik macam tu. Tak ada tempat pengharapannya, dia akan kata Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Allah. Sama juga kalau kat laut, kalau ombak memukul sampan dia ke, kapal dia ke, sampai nak terbalik, dia akan kata Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Falamma najjahum, tapi bila kami dah selamatkan dia, mendarat elok, berlabuh elok di bumi, dia menjadi kufur balik. Ini sifat manusia. Jadi apa bezanya orang di Mekah ni, kenapa mereka lawan Muhammad sedangkan mereka juga berdoa kepada Allah? Adalah kerana tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni manusia kepada Allah Ta'ala. Adakah dia nak mengabdikan diri kepada Allah sahaja ke, ataupun dia juga mengabdikan diri kepada benda-benda lain? Itu tempat perbezaan. Manusia ni kalau mengiktiraf Allah Ta'ala berkuasa, ramai nak iktiraf. Rompak pun iktiraf juga Allah Ta'ala ni berkuasa. Tapi adakah manusia pula nak mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, satu-satunya? Ataupun mereka ini tewas kepada nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Maknanya bukan tulus kepada Allah Ta'ala semata-mata, tetapi ada juga Tuhan-Tuhan lain. Tuhan nafsu. Ada lagi Tuhan lain, Tuhan waktu, harta benda. Ada lagi Tuhan-Tuhan lain dan sebagainya. Ini tempat perbezaan di antara umat dengan rasul-rasul mereka, yaitu
masyarakat yang tidak mahu tulus tunduk hanya kepada Allah sahaja, tetapi mereka mempunyai ketundukan yang berbagai-bagai di atas muka bumi ini. Walaupun mereka iktiraf Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkuasa. Siapa yang ciptakan awak? Allah Ta'ala lah yang ciptakan. Siapa lagi lain? Siapa yang berkuasa yang ciptakan alam? Allah Ta'ala. Siapa boleh buat? Siapa yang boleh buat dunia yang begini hebat? Quran tu siapa yang turunkan Quran? Tentulah Allah Ta'ala. Saya pernah tanya Kristian, orang Mesir Kristian, pakar bahasa Arab. Saya tanya dia, awak pakar bahasa Arab kan? Ya, saya pakar bahasa Arab. Siapa yang tulis Quran? Setiap buku ada penulis. Buku novel ada penulis, buku chemistry ada penulis, buku matematik ada penulis. Siapa penulis Al-Quran? Awak seorang Kristian pakar bahasa Arab. Dia kata Allah Ta'ala lah yang tulis. Allah Ta'ala punya kalam, perkataan Allah. Manusia memang tak boleh buat. Dia kata tak boleh buat. Dia cerita saya sejarah tidak ada manusia pun boleh buat. Dan memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Fa'tu bi'ashari suwarin. Cuba datangkan 10 surah yang sama macam Allah Ta'ala buat. Tak mampu manusia buat. Wada'u man istata'tum min dunillah. Panggil semua manusia buat Al-Quran ini 10 surah selain daripada Allah Ta'ala. Panggil manusia. Kamu takkan boleh lakukan. Dan kalau tak boleh 10 surah, satu surah yang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu masih lagi ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah. Cuba buat satu surah ya. Tak payah surah Baqarah sampai 280 ayat. Inna a'tayna juga. Itu surah paling pendek, satu baris. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kamu takkan mampu untuk buat walaupun satu surah. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, walan taf'alu, dan memang kamu takkan boleh buat, fattaqun nar, takutlah api neraka. Takutlah api neraka. Jadi ini tuan-tuan, perbezaan di antara Nabi SAW dan Abu Jahal, walaupun sama-sama berdoa kepada Allah, adalah Nabi dan umat Islam tulus hanya menyembah Allah Ta'ala sahaja, tunduk dan patuh pada Allah. Sedangkan mereka tidak mahu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala sahaja. Masa perang tu dia doa tu nak Allah Ta'ala, tapi waktu lain tunduk pada hawa nafsu. Waktu lain tunduk kepada pembesar-pembesar di Mekah. Yang Allah Ta'ala kata A, mereka kata B. Mereka ikut B. Allah Ta'ala kata haram, pembesar kata halal, dia ikut pembesar. Jadi mereka ini sebenarnya tidak tulus pengabdian mereka kepada Allah. Itu beza. Bukan sebab mereka tak percaya Allah. Mereka tidak tulus penyembahan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ini pengajaran yang penting untuk kita. Kemudian kita masuk sedikit tajuk Nabi beruzlah. Ya, Nabi beruzlah sebelum Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Di mana disebut di sini bahawa Nabi berkhalwat di Gua Hira. Ada kalanya beberapa hari dia kata, ataupun beberapa malam, dan ada kalanya melewati 1 bulan. 1 bulan untuk di Gua Hira. Di mana Nabi mengasingkan diri. Kenapa Rasulullah SAW mengasingkan diri? Kerana keadaan di Mekah yang penuh dengan maksiat dan penuh dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengabdian yang tidak tulus kepada Allah Ta'ala. Bukan saja mengabdikan diri pada patung, tapi mereka mengabdikan diri kepada nafsu mereka, mengabdikan diri kepada manusia. Yang ingkar pada Allah Ta'ala, dia terpaksa patuh dengan manusia. Itu panggil pengabdian kepada manusia. Dan lain-lain lagi, menyebabkan Nabi meninggalkan semua itu dan pergi ke Gua Hira. Apa pengajaran dekat sini? Pengajarannya adalah ada kadanya kita ni mesti mengasingkan diri kita dalam suasana hingar-bingar
dalam suasana keduniaan yang tak habis-habis ni, ada maksud kita kena asingkan diri kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa beza dia? Beza dia adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun Jibril kepada baginda dan baginda menjadi nabi dan rasul. Selepas itu baginda tak ada dah uzlah. Itu kita kena faham. Tidak ada diriwayatkan dalam kitab bahawa Nabi setelah menjadi nabi dan rasul dan turunnya Al-Quran seminggu turun, dari masuk Nabi pergi mengasingkan diri ke Gua Hira. Tak berlaku. Sebaliknya apa yang Nabi buat, Nabi bergelut dalam masyarakat, berdakwah kepada mereka dan menanggung keperitan atas tindak balas yang tidak baik yang dikenakan kepada baginda. Silih berganti sepanjang masuk, tapi Nabi tak naik Gua Hira. Ini menjadi pengajaran kepada sesetengah orang dalam masyarakat kita yang kita kata pergi bertapa. Kenapa mereka pergi bertapa? Dia kata Nabi pergi Gua Hira. Nabi pergi Gua Hira sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi dia pergi Gua Hira sebab dia tak tahan dengan maksiat yang berlaku di Mekah, dengan syirik yang berlaku, dan Nabi tak tahu nak buat macam mana. Sebab panduan berdakwah dalam Quran belum turun. Tetapi setelah turunnya Quran dan ada panduan berdakwah, maka Nabi berdakwah dalam masyarakat dan tak naik ke Gua Hira lagi dah. Ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya dituntut untuk kita ini berdakwah kepada masyarakat kita, kepada jiran-jiran kita, kepada anak-anak bini kita, kepada rakan sepejabat kita, dan bukan dituntut kita mengasingkan diri. Itu tak betul ya. Siapa yang mengasingkan diri, maka dia tidak dapat pahala seperti mana Nabi mendapat pahala berjuang di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau juga masih rasa perlu juga kita mengasingkan diri dan tak tahan dengan keadaan macam ni apa semua, ada satu cara. Cara dia macam mana? Mengasingkan diri juga, tetapi berqiyamul lail. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan uzlah di dalam Gua Hira, dalam gua kat Semenyih tu, gua dekat Sarawak tu, apa tu, Allah dah gantikan dah untuk kita, iaitu kita beruzlah di rumah kita ataupun di masjid. Sebelum azan subuh kita berdiri solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan qiyamul lail. Ketika ini manusia semua tidur, awak seorang yang bangun. Kemudian Allah Ta'ala ajar lagi puasa sunat. Ketika manusia semua makan dekat restoran, makan tepi jalan, kita berpuasa. Maknanya kita ni melawan arus. Macam juga Nabi beruzlah, orang semua sibuk dengan maksiat dia, dengan syirik apa semua di kota Mekah. Nabi melawan arus. Dia tidak melakukan perkara-perkara itu. Sama juga kita, manusia semua sudah nyenyak tidur, kita bangun beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh mereka daripada katil mereka. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan. Ini adalah uzlah yang dituntut pada kita. Dan kenapa kita beruzlah dengan cara berqiyamul lail? Sebab kerja di depan banyak. Kalau siapa benar-benar nak mencontohi Nabi, berjuang dalam masyarakat, maka tugaan di depan banyak. Dan Allah Ta'ala pun sebut siapa yang qiyamul lail ini. Kenapa kena qiyamul lail? Inna sanulki alaika qawlan saqila. Kami akan turunkan kepada kamu Muhammad, dan kamu disuruh supaya qiyamul lail, sebab kami akan turunkan ayat-ayat yang berat lepas. Apa dia ayat-ayat yang berat? Jihad, sabar, teruskan dakwah, tanggung keperitan. Itu semua ayat-ayat yang berat. Sama juga dengan kita,
kalau kita membiasakan diri kita bangun malam, solat, insya-Allah kita akan boleh menghadapi keperitan hidup. Apa masalah dalam keluarga ke dalam masyarakat, insya-Allah tak ada masalah. Kita boleh tanggung sebenarnya. Itu pengajaran. Kemudian tidak ada usulah lagi, selagi boleh berdakwah. Kalau dah teruk sangat tu, kalau dah teruk sangat sampai terpaksa cabut lagi masuk hutan ke, itu lain hal. Tapi selagi masyarakat ni boleh berubah, selagi itu kita tidak dituntut untuk beruzlah seperti yang difahami oleh sebagian orang. Ada seorang sahabat, dia lalu dekat satu tempat dah, Arab ni padang pasir. Pasir dia kan tak cantik, tak macam Malaysia, hijau, semua hijau. Seorang sahabat tu dia nampak kawasan hijau, ada sungai ni, ada mata air. Lalu dia kata, "Lau a'tazila an-nas wa uqim fi hadzal wadi." Kalau aku dapat asingkan diri daripada orang, aku duduk kat sini tepi anak sungai. Itu sifat manusia. Sahabat pun nampak macam tu. Kalau dapat asingkan diri lah daripada orang ramai ni, memberikan kepala ya, duduk dekat tepi sungai. Sampai berita tu pada Nabi SAW, Nabi kata, "La taf'al, jangan buat macam tu. Fa inna ma'idukum fi sabilillah khairum min an tuqim fi baiti 70 sanah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan buat macam itu. Jangan duduk tepi sungai cantik, kemudian tak campur dengan manusia, tak berdakwah dengan mereka. Kerana satu detik kamu berada di tengah-tengah masyarakat dan berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, lebih baik daripada duduk di rumah dekat tepi-tepi hutan, tepi sungai, kau ada lihat seseorang 70 tahun beribadat 70 tahun. Sekali lagi, sedetik kamu berada di jihad fi sabilillah, lebih baik daripada kamu beribadat di rumah itu 70 tahun. Maknanya apa? Maknanya Nabi SAW minta kita ni berdakwah dalam masyarakat, hidup dalam masyarakat, ajak kepada ma'ruf, cegah kemungkaran. Itu lebih baik daripada duduk rumah subhanallah, subhanallah, subhanallah 70 tahun. Jadi mudah-mudahan dengan dua peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW ini, iaitu peristiwa meletakkan Hajar Aswad di Kaabah dan juga peristiwa Nabi beruzlah di Gua Hira ini, kita ambil pengajaran-pengajaran yang sesuai dan yang berguna untuk menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan kita, insya-Allah sekarang dan di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.